Laporan dalam negeri dibawakan khas untuk anda oleh Celcom. 3 hari menjelang hari pengundian pilihan raya kecil Parlimen Bukit Gantang. Dalam kehangatan kempen, Menteri Besar Perak Datuk Dr. Zamri Abdul Kadir kesal dengan tindakan provokasi vandalisme pihak tertentu terhadap papan kempen BN. Menurut Datuk Dr. Zamri, jentera BN tidak harus terpengaruh sebarang tindakan provokasi. Sebaliknya, beliau menasihati mereka terus berkempen secara berhemah. Kita tidak mahu mengikut paluan gendang mereka. Ya? Kita tidak mahu menari mengikut rentak mereka. Biar kita dengan cara kita dengan cara ketenangan kita, pendekatan yang terbaik yang kita buat bersama dengan rakyat sepanjang masa. Dan bagi saya, tindakan itu adalah antara tindakan yang terlalu desperate yang mereka buat. Beliau diminta mengulas ada papan kempen BN disimbah cat oleh pihak tertentu di Kuala Sepetang. Penyelesaian masalah rakyat. Itu komitmen dan tindakan yang diambil pemimpin Barisan Nasional ketika turun padang bertemu masyarakat di Bukit Gantang. Longkang tahu mana? Oh, longkang macam tu. Panjang. Panjang lah. Itu antara suasana ketika Menteri Besar Perak bertemu masyarakat di Larut Tin. Bagaikan majlis dialog, penduduk menyuarakan pelbagai masalah mereka. Antaranya keperluan setempat termasuk pembinaan surau, kebersihan dan hak milik lain. Komunikasi ini juga membolehkan pemimpin segera menyelesaikan sebarang perkara yang menjadi kerisauan penduduk. Sementara itu, Kelab Penyokong Barisan Nasional turun padang di Kuala Sepetang bagi membantu penduduk mengatasi banjir di kawasan itu. 4 pam air sementara didirikan di kawasan itu bagi menyalurkan air banjir ke laut. Banjir kilat melanda kawasan ini Rabu lalu. Selepas nasib sebahagian penduduk Simpang Halt, Taiping yang dilanda banjir kilat dipaparkan, berita baik pula kini menanti mereka. Semalam Buletin Utama menyiarkan masalah banjir melanda beberapa rumah penduduk Simpang Halt. Calon BN Ismail Safian yang turut melawat kawasan berjanji akan mengatasi masalah itu yang dikatakan berpunca daripada sistem perparitan. Senator T. Murugaya ketika ditemui mengumumkan berita baik kepada penduduk terbabit. Tadi saya dengan Yang Amat Hormat Menteri Besar bersama dengan Menteri Pengangkutan telah berbincang dan telah buat sekata putus bahawa mereka-mereka yang duduk di situ itu akan ditawarkan tanah. Pemberian hak milik itu membabitkan 81 hektar tanah yang diduduki sepanjang bekas jalan keretapi lama Taiping Kuala Sepetang. Tanah milik KTMB itu akan digantikan oleh kerajaan negeri. Terdahulu, Murugaya hadir pada majlis jamuan bersama masyarakat India Kampung Jebong Lama, Simpang Taiping. Bagi Menteri Besar Perak BN, sememangnya tidak meminggirkan mana-mana kaum di negara ini. Datuk Dr. Zamri berkata sepanjang 7 hari berkempen, Barisan Nasional telah memberikan pelbagai penjelasan kepada pengundi termasuk peralihan kuasa di Perak. Kempen turut menjelaskan perancangan yang ada untuk kawasan itu. Justru beliau meminta pengundi menolak pembangkang yang tidak mempunyai agenda jelas selain memainkan isu simpati. Keseluruhannya, pengundi-pengundi di kawasan Bukit Gantang ini akan memberi mandat kepada Barisan Nasional sebagai tanda pengiktirafan kita juga kepada Perdana Menteri yang baru ini. Dan saya yakin dengan pelantikan ini juga akan memberi satu kekuatan dan semangat baru kepada pengundi-pengundi di kawasan Bukit Gantang. Golongan belia di Bukit Gantang turut mendapat manfaat jika BN memenangi parlimen kawasan itu. Antara yang dirancang ialah infrastruktur kemudahan sukan dan skim latihan kemahiran. Siang tadi, Ismail Safian bersama Menteri Belia dan Sukan melawat penduduk kampung Cangkat Ning dan Termeluk dekat Terong, turut serta golongan belia di daerah itu.
Menurut Ismail, belia Bukit Gantang mempunyai bakat dalam sukan dan berpotensi untuk diketengahkan. Dari segi kemudahan sukan, kemudahan permainan, peralatan, dan mereka ni sebenarnya memerlukan perhatian. Kalau tidak nanti mungkin mereka terbiar dan tak ada aktiviti yang mungkin boleh mereka libatkan. Jadi sebab itu saya fikir kerajaan kena tengok benda ni secara serius, dan sudah tentu wakil rakyat berperanan menjadi penghubung antara golongan belia dan juga kerajaan. Sementara itu, Kementerian Belia dan Sukan akan menyediakan skim perintis pra-pekerjaan kepada belia di Bukit Gantang ini. Skim itu akan dilancar di Kampung Larut Tin esok. Ini adalah untuk membantu golongan belia yang tercecer di dalam bidang pelajaran, dan mereka boleh mengadakan latihan secara tidak formal di kawasan-kawasan atau di tempat-tempat yang mereka sendiri pilih di kawasan yang berhampiran dengan rumah mereka. Golongan majikan di 3 kawasan pilihan raya kecil 7 April ini diminta memberi pelepasan termasuk cuti kepada pekerja untuk keluar mengundi. Menteri Sumber Manusia Datuk Dr. S. Subramaniam berkata, jika majikan gagal berbuat demikian, mereka boleh didakwa mengikut Seksyen 25/3 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Arahan itu dikeluarkan Menteri kerana ada segelintir majikan yang memaksa pekerjanya mengambil cuti tanpa gaji bagi mengurangkan kos operasi. Bercakap kepada media di Sungai Petani, Datuk Dr. Subramaniam berkata suasana ekonomi tidak menentu, alasan yang diberi majikan. Saya dah minta Jabatan Tenaga Kerja untuk mengambil tindakan ke atas majikan-majikan ini melalui akta kerja yang membolehkan kerajaan mendakwa mereka dan mengenakan denda sampai RM10,000 terhadap kesalahan yang telah dilakukan. Beliau berkata majikan hanya dibenar memberi cuti tanpa gaji kepada pekerja selepas mendapat kebenaran daripada kementerian melalui Jabatan Tenaga Kerja. Majikan juga perlu memberi masa mencukupi untuk membolehkan pekerja keluar mengundi. Terdahulu beliau merasmikan program penempatan pekerjaan 3P di Bukit Selambau, Kedah. Dengan tempoh berkempen tinggal 2 hari lagi, strategi BN diperhalusi dengan lebih banyak sesi dialog secara langsung dengan rakyat. Melaluinya mesej dan objektif yang direncanakan BN terus disalurkan ke pengundi. Dan Ketua Jentera BN di Bukit Selambau, Datuk Seri Syamuddin Tun Husin, antara paling aktif menemui pengundi, termasuk lawatan ke kubu pembangkang. Ceramah bukan lagi satu senjata mutlak kempen pilihan raya BN di Bukit Selambau. Tetapi cara lebih mesra rakyat ini diakui Datuk Seri Syamuddin lebih disenangi rakyat. Dan ketika tempoh berkempen hanya tinggal 2 hari, nasihat berikut dilontarkan beliau kepada jentera parti. Jangan kita pilih rumah. Kalau rumah ni ada lambang PAS ke, ada adil ke, DAP, jangan bimbang. Kita turun secara ikhlas, jujur, dengan tertib, dengan sopan. Bukan nak menaburkan fitnah. Bukan nak memaki hamun orang. Itu kerja dia, bukan kerja kita. Dan kalau kita masuk dengan niat yang baik, tak mustahil Tuhan akan gerakkan hati mereka untuk menerima dan akhirnya bersama-sama dengan kita. Buktikan kata-kata itu, beliau kemudian menunaikan solat zuhur di sebuah surau yang menjadi kubu kuat pembangkang. Selesai solat, beliau mengambil masa mendengar luahan hati mereka dalam suasana mesra. Selain Taman Peruda ini, Naib Presiden UMNO ini turut menemui golongan pendidik dalam satu majlis dialog di Laguna Merbok, Sungai Petani. Sementara itu, persiapan bagi mengendalikan hari pembuangan undi di Dun Bukit Selambau berjalan lancar. Dengan pertandingan 15 penjuru, buat pertama kali dalam sejarah, saiz kertas undi jauh lebih besar berbanding sebelum ini disediakan SPR. Menurut penolong pegawai pengurus pilihan raya N25 Bukit Selambau, Nur Azman Nordin, kertas undi sampai di bilik gerakan SPR pada jam 11.40 pagi tadi. Ia dikawal rapi pihak polis dan Majlis Keselamatan Negara. Setiap kertas undi berwarna jingga ini tercetak 15 simbol dan nama calon serta parti yang bertanding. Dan sekarang ni adalah proses menyemak kertas-kertas undi untuk memastikan bahawa segalanya
berbetulan seperti mana apa yang kita terima daripada PNB, bilangannya cukup dan keadaan kertas itu dalam keadaan yang baik. Kertas undi ini kemudian dihantar ke Ibu Pejabat Polis Kuala Muda dan disimpan sehingga hari mengundi. Dun Bukit Selambau mempunyai lebih 35,000 pengundi berdaftar. Pengundi di Batang Air pula memberi isyarat akan menolak PKR. Ketua Wanita UMNO Datuk Seri Shahrizan Abdul Jalil berkata, mereka juga tidak sanggup menggadai masa depan rakyat Sarawak kepada satu parti tidak berpengalaman. Perkara itu dinyatakan dalam satu kenyataan yang difakskan kepada media. Menurut Datuk Seri Shahrizad, pengundi terbabit juga melihat PKR tidak mampu menyatukan rakyat Sarawak, termasuk memberi perkhidmatan selepas pilihan raya kecil. Dalam pada itu, Datuk Seri Shahrizad berpuas hati dengan komitmen dan dedikasi wanita BN Sarawak. Jentera wanita BN di Batang Air diketuai Ketua Wanita PRS Doris Sofia Prodi. Dalam pada itu, pengundi rumah panjang di Batang Air diingatkan agar bijak memilih pemimpin bagi menentukan masa depan anak-anak. Turut diingatkan pembangunan di Sarawak hasil daripada perancangan berkesan kerajaan pimpinan BN. Ketika ditemui pada lawatannya ke rumah panjang Endawi Jela, Naib Presiden UMNO Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal menyangkal fitnah yang dilontarkan PKR kononnya kerajaan meminggirkan kaum Iban. Perintah yang ada pada hari ini, banyak semua yang dapat sekolah manfaat, termasuk jalur pembangkang pun dia dapat sekolah, termasuk Ketua PKR Anwar Ibrahim pun dia dapat belajar oleh kerajaan. Beliau turut menjelaskan kerajaan pimpinan PKR hanya mementingkan politik berbanding pembangunan negara dan jika ia berlarutan keadaan ekonomi akan bertambah teruk. Dan bagi membela nasib penduduk rumah panjang, beberapa pelan induk dirancang bagi menaik taraf sosioekonomi penduduk khususnya kaum Iban. Jamaah Menteri sudah memutuskan baru-baru ini kita akan membuat perubahan, penambahbaikan terhadap kemudahan-kemudahan rumah-rumah panjang yang ada termasuk di negeri Sarawak.